Formula tentukan jumlah pemberian khas pada Sabah dan Sarawak akan dimuktamad dalam masa terdekat. Aliran trafik di seluruh negara perlahan tapi lancar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Edisi Sabtu 21 Januari 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kelantan mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Formula bagi menentukan jumlah pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak berdasarkan perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan sedang diperincikan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia akan dimuktamad dalam masa terdekat. Penentuan kadar pemberian khas mengambil kira pandangan semua pihak. Di Sarawak, antara individu terlibat termasuklah Premiernya Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tindakan itu penting bagi memastikan formula yang diguna pakai dapat memastikan pembayaran secara tahunan dapat dilakukan dengan lebih jelas. Kita akan lepas ini muktamadkan formulanya dan diharapkan dengan formula itu kita akan ada lebih jelas apa yang perlu diperuntukkan secara tahunan. Dan di Sarawak, Premier mengatakan bahawa formulanya ialah kalau negara kita dalam ekonominya baik, kedudukan kewangan baik, maka ianya lebihlah. Kalau Premier mengatakan bahawa kalau senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Jadi itu prinsip yang kita Sarawak perjuangkan. Beliau mengulas pengumuman Perdana Menteri mengenai keputusan Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan kadar pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak. Untuk Sarawak, jumlahnya dinaikkan kepada RM300 juta berbanding RM16 juta sebelum ini. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan kepada komuniti Tionghoa sekitar kawasan Sungai Tengah Matang di Dewan Parti Bersatu Rakyat Sarawak, Kuching. Penerima terdiri daripada warga emas dan golongan kurang berkemampuan. Bantuan diharap dapat memberi keceriaan kepada penerima dalam meraihkan Tahun Baru Cina. Dalam ucapannya, Datuk Seri Fadilah menyeru agar semangat saling menolong dan menghormati dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terus diperkukuh bagi mengekalkan keutusan perpaduan. Ini pula susulan usaha naik taraf kemudahan di sempadan Malaysia-Indonesia berikutan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Timbalan Perdana Menteri berkata perbincangan bagi menyelaras projek berkaitan akan dilaksana Kementerian Kerja Raya bersama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini membabitkan kerja-kerja naik taraf, prasarana dan keupayaan Kompleks Kastam, Immigration, Kuarantin dan Keselamatan CIQS serta jalan raya di Sarawak. Premier juga telah menyuarakan untuk melihat Terbedut. Sebab Terbedut juga perlu dipertingkatkan CIQ-nya sebab Indonesia dah siap. Jadi jalan berhubungi dari Terbedut ke Serian perlu juga dinaik taraf. Jadi ini salah satu fokus yang saya akan bawa. Ketika ini, pengawalan sempadan negara di Sarawak dilaksana tentera dengan pos kawalan yang kecil. Aliran trafik di lebuh raya utama dari ibu negara menuju ke pantai timur, utara dan selatan Semenanjung dilaporkan meningkat namun masih lancar. Untuk perinciannya, kita ikuti lintas langsung bersama wartawan Raving Samugam dari Pusat Kawalan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di Bangi, Selangor. Ravin, ada info terbaru?
Terima kasih Sahih. Sahih, setakat ni tidak ada lagi info terbaru. Jumlah kenderaan dilihat masih meningkat ataupun bergerak perlahan berikutan cuti panjang bersempena sambutan Tahun Baharu Cina yang akan disusuli cuti panjang pada minggu depan. Untuk pengetahuan anda, kenderaan mula bergerak perlahan sejak pukul 8 pagi tadi di beberapa lokasi. Untuk mendapatkan perincian itu, kita terus ikuti paparan yang disediakan di sini. Seperti mana kita saksikan di sini di Bukit Tagar, kilometer 419.6, kenderaan mula bergerak perlahan ketika ini. Saudara, seterusnya kita ikuti paparan di Sungai Perak pula. Ini pula dari Sungai Perak mengalir ke Kuala Gengsa, kenderaan dilihat bergerak lancar ketika ini, dan seterusnya ini pula paparan Seremban ke arah selatan di kilometer 261.45 menyaksikan peningkatan aliran trafik. Namun demikian, kenderaan masih bergerak lancar ketika ini. Dan seterusnya kita ikuti paparan di Kulai mengalir ke ibu kota di kilometer 26.0, kenderaan dilihat bergerak lancar ketika ini. Masih terdapat peningkatan aliran trafik di lokasi berkenaan. Seterusnya kita ikuti paparan di Plaza Tol Gombak. Ini pula mengikuti ke arah timur di kilometer 19.8, kenderaan dilihat masih bergerak perlahan di Plaza Tol Gombak mengalir ke arah timur. Dan akhirnya pula di Genting Sempa di kilometer 35.3, kenderaan dilaporkan bergerak perlahan di kawasan berkenaan. Saudara, LLM menjangkakan 3.8 juta hingga 4.5 juta kenderaan harian akan menggunakan lebuh raya sempena sambutan Tahun Baharu Cina pada tahun ini. Utamakan keselamatan anda. Kepada anda yang akan menyambut Tahun Baharu Cina, selamat menyambut Tahun Baharu Cina dan selamat bercuti. Kita kembali ke studio bersama rakan penyampai kita, Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih, Ravin. Keadaan trafik terutama di lebuh raya Air Keroh arah selatan perlahan disebabkan pertambahan kenderaan. Malah cuaca hujan turut menyebabkan kenderaan bergerak perlahan. Langsung bersama Nur Amalina Abdul Halim di RNR Air Keroh arah selatan untuk perkembangan trafik di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Pastinya sebenarnya dengan Tahun Baru Cina ini, orang ramai mengambil kesempatan untuk bercuti bersama keluarga. Malah ada juga yang pulang ke kampung halaman. Dan seperti mana yang dapat anda saksikan di belakang saya pada ketika ini, jumlah kenderaan semakin meningkat dari masa ke semasa. Walau bagaimanapun, keadaan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan ini berada dalam keadaan terkawal. Dan bagi berkongsi dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan keadaan trafik di selatan ini, bersama dengan saya adalah pengurus Seksyen Plus Malaysia Berhad, Encik Zulkifli Abdul Rahim. Baik, Encik Zul, mungkin boleh kongsikan kepada penonton RTM pemantauan Encik Zul sendirilah bermula daripada semalam sehingga ke saat ini. Bagaimana agaknya keadaan trafik di Lebuh Raya? Okay. Terima kasih Amalina. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi keadaan trafik buat masa ini masih lagi lancar dan terkawal. Tiada kesesakan luar biasa yang kita saksikan dan kita alami buat masa ini. Peningkatan trafik yang sekarang kita saksikan ini memang telah kita jangkakan kerana musim ini adalah musim perayaan. Dan ditambah pula dengan pengumuman YB Perdana Menteri berkenaan dengan tol percuma. Sudah tentulah trafik akan meningkat daripada semasa ke semasa. Kita expect sehinggalah ke malam ini nanti, insya-Allah. Baik, Cik Zul, mungkin Cik Zul sendiri ada nasihat kepada pengguna-pengguna lebuh raya terutamanya supaya orang kata ialah sentiasa mematuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan. Okay. Sudah tentu, Amalina. Jadi untuk memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna lebuh raya, ada beberapa perkara yang perlu kita sama-sama ingat. Pertama adalah untuk semua pemandu-pemandu kenderaan, pemandu dan kenderaan perlu bersedia untuk masa perjalanan yang lebih lama daripada masa biasa sepanjang tempoh perayaan ini. Yang kedua adalah kalau mereka masuk highway, masuk lebuh raya melalui RFID, keluar melalui RFID. Dan kalau mereka gunakan touch and go, keluar pun melalui laluan touch and go juga. Dan jangan lupa touch card anda kepada reader card touch and go tu. Kerana kita penting untuk data trafik. Yang seterusnya adalah jangan berhenti di lorong kecemasan. Lorong kecemasan hanya untuk kenderaan-kenderaan yang kecemasan sahaja. Kemudian berehatlah di kawasan rehat dan rawat dan hentian sebelah. Ataupun di plaza-plaza tol yang mempunyai hentian sebelah. Kerana itu lebih selamat lagi. Seterusnya adalah patuhilah nasihat jadual perjalanan yang kita telah pun umumkan.
Dan kemudian hubungilah PLUS untuk sebarang bantuan yang anda perlukan melalui PLUS toll free 1800 88000, PLUS apps, PLUS Twitter, Puteri Chatbot dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami bagi pihak PLUS ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina dan selamat memandu dengan berhemah supaya sampai dengan selamat ke destinasi masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Zul atas perkongsian itu. Seperti mana yang Encik Zul sarankan tadi kepada pengguna lebuh raya, sekali lagi diingatkan, rancang perjalanan anda ke mana jua destinasi yang anda ingin tuju sempena dengan cuti perayaan Tahun Baru Cina ini. Jadi sekian saja lintas langsung saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan dari RNRI Kroh Arah Selatan kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Amalina. Aliran trafik di beberapa lokasi di Lebuh Raya Utara Selatan Plus menuju ke utara sesak dengan pertambahan jumlah kenderaan. Namun aliran trafik masih terkawal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Fairuz Rizwan Badarudin di Plaza Tol Ipoh Utara. Baik, terima kasih. Saya kini masih lagi berada di Plaza Tol Ipoh Utara arah selatan bagi memberikan perkembangan terkini aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan. Berbanding tengah hari tadi, meskipun berlaku peningkatan jumlah kenderaan, namun keadaan trafik pada petang ini lancar dan terkawal di kedua arah di sepanjang 14 km dari Plaza Tol Ipoh Selatan sehingga Plaza Tol Ipoh Utara. Perkara ini berlaku mungkin kerana kebanyakan pengguna lebuh raya khususnya warga kota telah pulang ke kampung halaman lebih awal iaitu pada semalam dan juga awal pagi tadi. Ingin saya kongsikan di sini beberapa kawasan lebuh raya Plus di Perak yang berlaku kesesakan trafik, antaranya laluan arah utara Sungai Buloh ke Tanjung Malim, Slim River ke Sungkai, Tapah ke Gopeng dan Ipoh Selatan ke Kuala Kangsar. Untuk makluman, orang ramai boleh mendapatkan maklumat terkini menerusi talian bebas tol Plus Line di 1888 000 atau di laman Twitter Plus Trafik atau talian LLM di 1800 887752 serta laman Twitter LLM Info Trafik. Baik, saya kira setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan di Plaza Tol Ipoh Utara arah selatan. Untuk perkembangan selanjutnya kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Fairuz. Keadaan trafik Pantai Timur menunjukkan pertambahan kenderaan yang mendadak menjelang lewat petang ini. Untuk perinciannya bersama Azrul Faizal Jusoh yang kini berada di Plaza Tol Kuala Terengganu. Azrul, silakan. Baik, terima kasih Sahi, dan kini saya masih lagi berada di Plaza Tol Kuala Terengganu untuk laluan melibatkan Terengganu juga Kelantan di tol yang terakhir bagi LPT2, dan untuk waktu ini masih lagi dilaporkan ataupun digambarkan pada waktu ini dengan lancarnya trafik pada waktu ini. Kita bersama dengan pengurus perniagaan bagi wilayah LPT2 bersama dengan TS Syuhaimi Samad akan berkongsi informasinya pada hari ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey, Cik Hussein, mungkin boleh kongsikan untuk sepanjang pemantauan kita sejak tengah hari hingga ke waktu ini, mungkin boleh kongsikan. Okey, untuk pengetahuan trafik sekarang ni berada dalam keadaan terkawal dan lancar bagi kawasan daripada Jabor ke Kijal dan daripada Kijal ke Kuala Terengganu. Untuk pengetahuan dia, sekarang ni trafik di kawasan Gombak kita dapati agak sesak juga, dan limpahan itu akan datang ke LPT itulah. Bagaimanapun kami sentiasa bersedia untuk menghadapi trafik yang lancar ni bagi memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna lebuh raya. Mungkin dari segi pertambahan lorong yang mungkin boleh saya kongsikan. Okey, untuk pengetahuan juga, pertambahan lorong juga kami akan buat, iaitu kami sekarang ni kita ada 3 lorong, kita akan menjadikan 6 lorong, dan 1 lorong tu kita akan buat staggered lorong lah, bermaknanya berperingkat. So mana-mana kenderaan boleh masuk ke lorong yang kami ubahkan itu untuk menjadikan lebih lancar lagi perjalanan untuk pengguna lebuh raya lah. Mungkin kita berkongsikan sepanjang pemantauan hari mungkin ada insiden-insiden di sepanjang LPT2 ni mungkin. Okey, di LPT2 sepanjang ni ada di kilometer 325 terdapat satu kemalangan insiden kemalangan, iaitu pada awal pagi lah itulah, tapi keadaan itu sudah didapati tak ada apa-apa lagi lah dan lancar, dan setakat ni kita belum dapat lagi lah kemalangan-kemalangan seterusnya. Walau bagaimanapun kita menasihatkan pengguna
lebuh raya agar berhati-hatilah memandangkan keadaan cuaca di Kuala Terengganu ni hujan, dan renyai dan mendung. Okey, itu saja. Pastikan jarak kenderaan anda menepati daripada setertentu. Dari segi petugas petugas PLAS sendiri mungkin boleh kongsikan. Okey, untuk petugas LPT itu kami mempunyai 120 orang kaki tangan untuk jaga tol, dan tol plaza kami punya 10 dan semua lorong kami buka. Manakala daripada ronda pula kami punyai 56 petugas, dan petugas-petugas ini sepanjang 24 jam, dan kita mempunyai loop yang tertentu untuk memastikan kita sentiasa berada di site bagi membantu pelanggan-pelanggan lebuh raya di dalam kesusahan. Terima kasih Encik Suhaimi. Jadi itu atas kami di LPT 2 ini terus berpandu dengan berhati-hati dan saya patuhi sebarang isyarat ataupun arahan yang diberikan oleh petugas di LPT 2 ini, dan pastikan anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Apapun terus kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Silakan. Terima kasih Azrul. Perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas terus menjadi pilihan utama warga kota yang memilih untuk pulang ke kampung sempena perayaan Tahun Baru Cina. Ia dapat dilihat menerusi jumlah jualan tiket bas yang laris sehingga mencecah lebih 80,000 tiket dalam tempoh 3 hari lalu di Terminal Bersepadu Selatan TBS. Kita ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang sempat meninjau suasana sibuk tersebut di TBS. Seawal pukul 8 pagi, ruang legal lobi TBS sudah dipenuhi oleh warga kota, khususnya masyarakat Tionghoa yang ingin pulang ke destinasi masing-masing. Tidak kurang juga ada yang cuba mendapatkan tiket pada saat akhir, berikutan terdapat penambahan bas tambahan yang disediakan pihak TBS. Bagi masyarakat Tionghoa, pengangkutan awam seperti bas antara yang mudah untuk diakses selain dapat mengelakkan kesesakan. Tahun Baru Cina ni saya cuti seminggu. 1 minggu, so planning nak spend time dengan family, makan-makan, jalan-jalan, sebab saya pun balik setahun sekali je. Balik Johor sampai 29. Pergi rumah ibu bapa, kawan-kawan. Jalan-jalan. Balik enjoy to my family lah. Ni di 1 week lah. Ipoh. Pergi jalan-jalan, jumpa kawan lah semua. Sementara itu, cuti perayaan Tahun Baru Cina juga dimanfaat masyarakat lain untuk turut meluangkan masa bersama keluarga di kampung. Actually last minute punya cuti lah, sebab saya daripada Pengerang, so klien cakap si Anwar ni dia nak cuti dulu, so kita cut off, kita balik dulu lah. So ni pun last minute plan lah, saya rasa ni persambahan kot lah. Cuti ni balik rumah lah, sebab saya hometown dari Perak, balik rumah lah seminggu. Balik Ipoh. Sebab normally saya naik bas lah. Actually planning last minute sebab semalam kerja kan. So cari tiket bas pun dah penuh. Tengok 11 pagi baru ada. Kau kan malam tadi tengok tiket kan. Tengok tiket tak ada. Pukul 11 pagi baru ada. Sampai Isnin lah. Secara keseluruhan, pihak TBS menyediakan sebanyak 268,000 keping tiket sepanjang tempoh 11 hari musim perayaan sehingga 29 Januari ini. Antara destinasi yang mencatatkan jumlah jualan tiket tertinggi adalah Pulau Pinang, Alor-Star Kedah, Ipoh Perak dan Kota Baru Kelantan. Kepada semua rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Tionghoa yang pulang ke kampung halaman masing-masing, sama ada menggunakan pengangkutan awam mahupun memandu sendiri, rancanglah perjalanan anda sebaik mungkin. Gunakan cuti perayaan ini sebaik mungkin untuk bersama ahli keluarga, sahabat andai dan yang tersayang. Gong Si Pacai, Sinen Kuala. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Untuk laporan cuaca semasa, terus saja ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca kita pada hari ini dengan melihat kepada amaran hujan lebat berterusan kategori waspada yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan beberapa daerah di negeri Pahang dan negeri Johor. Namun bagi amaran cuaca di negeri Kelantan dan Terengganu dijangka boleh berakhir pada 22 Januari nanti. Manakala bagi amaran di daerah Dungun dan Kemaman negeri Terengganu, negeri Pahang dan juga Johor dijangka
dijangka akan berakhir pada 25 Januari nanti. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada bagi negeri Sabah dan juga Sarawak yang akan berkuat kuasa mulai 23 sehingga 25 Januari nanti. Amaran ini melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Bintulu dan Miri bagi negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat, Sandakan dan juga Kudat di negeri Sabah. Oleh itu, warga tempatan diminta untuk sentiasa berhati-hati dan cakna dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini sedang berkuat kuasa sehingga 25 Januari nanti melibatkan kawasan perairan Tioman, Samui, Bungguran, Kondor, Reef South, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan lebat dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan negeri di Semenanjung. Namun keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat juga melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak dan juga Sabah. Dan keadaan ini juga dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesama Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Chang Likang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Tionghoa. Semoga sambutan Tahun Anab ini memberi kita semua kebahagiaan, keamanan serta kemakmuran kepada kita semua. Saya dan warga Mosti akan terus memperkasa dasar sains, teknologi dan inovasi negara bagi memacu perkembangan ekonomi negara. Perayaan ini penting untuk kita mengeratkan lagi perpaduan sesama kaum, malah hubungan kekeluargaan dan persaudaraan menjadi tunjang utama kepada kesejahteraan rakyat Malaysia. Terus berwaspada dan jangan leka dengan ancaman COVID-19. Hati-hati di musim perayaan dan jaga keselamatan diri dan keluarga. Gongxi Facai, Xingnian Kuai Le. Tahun Arnab dalam kalender Cina dijangka bawa sinar harapan pemulihan ekonomi dalam fasa peralihan ke endemik. Fokus dari Sabah itu akan diperincikan Rita Aloysius di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik, sahih.
Kerajaan negeri sentiasa memberikan sokongan kepada masyarakat Tionghoa untuk menganjurkan aktiviti budaya termasuk sambutan Tahun Baharu Cina. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia lebih bermakna apabila perayaan berkenaan dapat disambut dalam suasana aman, harmoni dan penuh muhibah. Perayaan Tahun Baharu Cina turut diraikan rakyat pelbagai kaum dan agama. Dalam zodiak Cina, 2023 menandakan tahun Arnab, haiwan yang dikaitkan dengan keamanan, kemakmuran dan umur panjang. Tahun Arnab juga menandakan tahun harapan yang sememangnya amat tepat apabila kita keluar daripada tempoh 2 tahun pandemik yang mencabar. Bagi pihak kerajaan negeri dan keluarga, saya mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina. Gong Xi Fa Cai kepada semua masyarakat Tionghoa dan yang meraihkannya di negeri ini. Ketua Menteri dalam perutusan sambutan Tahun Baru Cina 2023 turut menzahirkan harapan agar Tahun Arnab akan membawa lebih banyak keharmonian, kemajuan ekonomi dan kemakmuran kepada rakyat serta Sabah. Aliran trafik di pusat bandaraya Kota Kinabalu secara keseluruhan lancar hari ini. Untuk mendapat gambaran semasa, kita bersama wartawan Magdalena Depol. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Baik, sekarang saya berada di Jalan Pantai dan Jalan Segama di pusat bandaraya Kota Kinabalu meninjau keadaan lalu lintas menjelang sambutan Tahun Baru Cina esok hari. Dan Ops Selamat 19 juga dijalankan sejak 18 Januari lalu sehingga 27 Januari ini yang bertemakan Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi. Ini juga memfokuskan kepada usaha melancarkan pergerakan lalu lintas, menurunkan kemalangan maut dan kemalangan biasa serta menurunkan kadar jenayah pecah rumah ke tahap yang paling minima semasa musim perayaan ini. Dan di mana juga menurut kenyataan media Ops Selamat 19 Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah, terdapat 30 lokasi black spot yang dikenal pasti, iaitu melibatkan 519 km jalan persekutuan dan 83 km jalan negeri dengan jumlah jarak keseluruhan adalah 602 km. Dan juga tinjauan kru RTM pagi tadi juga di sekitar Kota Kinabalu juga termasuk di Jalan Penggalat Lokawi Kota Kinabalu juga kita dapati keadaan trafik agak perlahan juga di sebelah sana dengan keadaan masih juga terkawal sebenarnya sebab kesesakan berlaku bagi tempoh-tempoh dan waktu kemuncak sahaja. Dan selain itu juga Ops Selamat ini bertujuan untuk menyampaikan info tentang pentingnya keselamatan jalan raya kepada para pengguna jalan raya. Dan kalau kita lihat dengan keadaan sedikit kesesakan kenderaan dan juga lalu lintas di sekitar Kota Kinabalu ini juga mungkin adalah persiapan akhir bagi mereka yang ingin meraihkan Tahun Baru Cina esok untuk membeli keperluan akhir mereka sebelum sambutan esok. Di samping juga kita kira untuk panduan kepada semua agar mereka yang balik ke kampung untuk sentiasa juga berhati-hati ketika memandu dan memastikan kenderaan yang dibawa ataupun dipandu itu adalah dalam keadaan yang selamat dan juga diperiksa terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda. Dan juga saya kira itu saja laporan untuk petang ini bagi keadaan lalu lintas di sekitar Kota Kinabalu. Dan saya ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada kaum Tionghoa. Dan juga kita kembali kepada rakan kita di studio bersama dengan Rita. Silakan. Baik, terima kasih Meg. Dalam perkembangan berkaitan, masalah kesesakan lalu lintas harian di sekitar Kota Kinabalu dilihat semakin merunsingkan apatah lagi apabila tiba musim perayaan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata isu berkenaan akan dibincangkan di peringkat Kabinet Negeri bagi mencari penyelesaian terbaik. Datuk Christina yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Api-Api memandang serius isu yang telah lama diutarakan ini terutama oleh warga bandaraya Kota Kinabalu. Ia juga wajar ditangani segera bagi memberi imej positif kepada para pelancong, memandangkan aktiviti pelancongan Sabah semakin rancak.
Dijangkakan Sabah bakal menerima ribuan pelancong Cina bermula 1 Februari ini. Selain negara berkenaan, kemasukan pelancong dari negara-negara lain juga dilihat positif. Datuk Christina ditemui pemberita selepas mengadakan walkabout Tahun Baharu Cina di Segama, Kota Kinabalu. Rakyat disaran menjadikan pengorbanan wira negara sebagai inspirasi menanam semangat patriotisme dalam diri demi mempertahankan maruah dan kedaulatan Sabah dan Malaysia tercinta. Berucap sempena upacara memperingati mangsa Perang Petagas di Taman Peringatan Petagas, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, perjuangan pahlawan pasukan gerila Kinabalu menentang pendudukan Jepun semasa Perang Dunia Kedua di Sabah amat besar maknanya. Justru ia perlu sentiasa dikenang dan disanjung tinggi oleh semua lapisan rakyat. Ucapan Ketua Menteri dibacakan timbalannya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan. Dalam pada itu, upacara didahului dengan tabik hormat sebagai penghargaan kepada wira-wira terlibat. Ia diikuti tiupan last pause serta bertafakur selama 20 saat untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan Datuk Dr. Jeffrey meletakkan karangan bunga disusuli timbalan Ketua Pengarah Keuangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Lifred Wong mewakili Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Ini diikuti Konsul Jeneral Republik Rakyat Cina di Kota Kinabalu, Huang Shifang, wakil keluarga mangsa tawanan dan mangsa Perang Petagas. Upacara diakhiri dengan tiupan raus. Pembinaan tokong Wang Tai-shin di Kuala Penyu yang dijangka bermula tahun ini bakal menarik kehadiran pelancong dari seluruh dunia ke daerah berkenaan. Ia sekaligus dapat menjadikan Kuala Penyu antara destinasi pelancongan utama di wilayah ini. Pembantu Menteri Kejaraya yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri memberitahu, Kuala Penyu merupakan lokasi ketiga pembinaan tokong tersebut di luar Hong Kong selepas Vancouver dan Macau. Satu tarikan extraction untuk pelancong membuat satu tukung Wang Tai-shin yang berpangkalan di Hong Kong supaya menarik para pelancong-pelancong luar negara untuk datang ke daerah Kuala Penyu. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan peta digital pelancongan Kuala Penyu di Kuala Penyu. Lokasi pembinaan tokong Wang Tai-shin terletak kira-kira 2 km dari Pekan Kuala Penyu dengan keluasan 2.02 hektar. Actually, draft plan ataupun plan pembangunan tokong tersebut memang sudah ada. Ya, dan itu hanya tinggal untuk dilaksanakan saja. Tapak pun sudah sedia. Dan tapak tersebut pun telah dilawat oleh master daripada Hong Kong dan telah pun dibersihkan dan telah disembayangkan untuk dimulakan untuk pembinaan tokong tersebut. Dalam pada itu, Datuk Limus turut menyumbang RM200,000 kepada Persatuan Penganut Agama Dewa Wang Tai-shin Sabah untuk pembinaan tokong berkenaan. Sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Sahih. Terima kasih Rita. Antara fokus dari Sarawak mengenai suasana harmoni yang wujud atas nilai-nilai murni diamalkan penduduk bumi Kenyalang. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahih. Perbezaan budaya dan kepercayaan di Sarawak tanpa mengasingkan satu kaum dengan kaum yang lain telah mewujudkan persekitaran harmoni antara rakyat berbilang bangsa di negeri ini. Menyatakan demikian Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud berkata, ia turut diterjemah menerusi budaya hormat menghormati dan kunjung mengunjung dalam setiap perayaan yang diraih. Yang di-Pertua Negeri berkata ia turut diterjemah menerusi konsep rumah terbuka bagi mengeratkan semangat muhibah dan jalinan kerjasama antara semua rakyat. Saya percaya kita semua telah menjadi satu keluarga yang senantiasa menjaga kepentingan, kebajikan dan keperluan keluarga yang lain. InsyaAllah
di atas sokongan semua rakyat Sarawak, negeri kita akan kekal harmoni dan bergerak maju sebagai mana negeri-negeri lain di Malaysia ini. Tun Pehin Sri Taib dalam perutusan Tahun Baharu Cina juga menyeru rakyat di negeri ini terus mengekalkan budaya itu meskipun berlainan cara hidup, budaya dan kepercayaan. Ia seharusnya tidak menjadi batu penghalang untuk terus saling hormat-menghormati dan bantu-membantu dalam banyak perkara. Sambutan Tahun Baharu Cina 2023 bersempena Tahun Arnab diharap dapat menjadi simbol keharmonian kepada masyarakat di Sarawak. Menerusi perutusan Tahun Baharu Cina, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, keceriaan dan kegembiraan di Tahun Baharu ini diharap dikongsikan bersama masyarakat pelbagai kaum dan agama seperti mana sambutan perayaan utama lain iaitu Hari Raya Aidilfitri, Gawai Dayak dan Krismas. Saya menyeru kepada saudara dan saudari untuk terus berusaha ke arah memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan kita yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya di bumi kenyalang yang tercinta ini. Katanya menurut astrologi, masyarakat Cina tahun Arnab juga melambangkan kemaafan, elegan dan kecantikan dan juga kesabaran serta tuah yang boleh dijadikan panduan budaya hidup. Premier juga berharap rakyat di negeri ini dapat bersabar dalam menangani cabaran hidup terutamanya ekonomi yang terkesan dalam pasca pandemik COVID-19. Ia seperti mana telah diramalkan oleh pakar-pakar ekonomi tentang 2023 yang diyakini dapat digalas menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Dear friends, as we join our Chinese friends to celebrate the Lunar New Year, I sincerely hope that the new year will see all outstanding issues on MA63, including return of autonomy on education and health, settled in a spirit of unity and understanding between the federal and state government. Dalam pada itu, Premier turut menasihati bahawa COVID-19 masih aktif dengan kemunculan varian baru dan berharap adaptasi cara hidup tempoh endemik terus diamalkan. Saya, isteri dan keluarga mengucapkan selamat Tahun Baru Cina 2023 dan semoga kita beroleh kesejahteraan dan dikurniakan dengan kesihatan yang baik. Saya sekali lagi mengucapkan Gong Hei Fat Jai, Sin Yan Kaula. Saudara, Sarawak dijangka menjadi salah satu pengeluar padi terbesar negara menerusi pembangunan beras biris dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, ia akan dilaksanakan menerusi kajian penggunaan teknologi moden penanaman beras tersebut di Lubuk Punggur di Gedong. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, makmal kajian lapangan tersebut akan menggunakan tanah seluas 12 hektar dengan matlamat tuaian beras sebanyak 3 kali dalam tempoh 18 bulan tanaman atau 2 kali setahun. Selain menjamin sekuriti makanan, tuaian padi ini juga dijangka dapat meningkatkan pendapatan petani daripada purata RM1,500 kepada RM6,000 untuk tanah seluas padang bola sepak. Kalau field lab ini pula berjaya dan kebun ini berjaya, kita akan template di tempat-tempat lain, paddy producing area, termasuklah di kawasan Sri Aman. Premier merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Gedong. Terdahulu, beliau mendengar taklimat pembangunan dan kemajuan projek di Gedong oleh pihak Jabatan Kerja Raya Negeri yang melibatkan jalan baru berkembar serian ke Gedong sepanjang 19 km, Gedong ke Samarahan 74 km dan laluan transit aliran autonomi ke Rembus Samarahan. Sebahagian daripada projek tersebut telah mula dilaksanakan dan dijangka mengambil masa sehingga 48 bulan untuk disiapkan, termasuk jalan Lubuk Teranggas ke Kampung Gedong di Samarahan.
Baik, menjelang sambutan Tahun Baharu Cina 2023, kita menjengah ke Sibu bagi mengetahui aliran trafik di Swan City itu. Rakan pelapor Muhammad Al-Hadi Samsawi sedia dengan laporannya. Hadi, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Studio Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya kini berada di pintu gerbang Bandar Sibu dan tadi kami telah membuat tinjauan di beberapa lokasi di Sibu untuk melihat keadaan trafik di bandar ini. Dan untuk pengetahuan penonton di rumah, Bandar Sibu sebenarnya merupakan sebuah bandar yang majoriti penduduknya adalah terdiri daripada masyarakat Cina. Jadi setiap kali perayaan Tahun Baru Cina, Bandar Sibu pastinya menjadi antara bandar paling meriah sambutannya di Sarawak ini. Dan jadi tidak hairan kesesakan lalu lintas berlaku di jalan-jalan utama di Sibu, terutama jalan-jalan yang menuju ke Pasaraya Utama dan Gedung Membeli Belah, kerana masih ramai yang masih perlu membeli kelengkapan di saat-saat akhir. Antara jalan yang kami tinjau sebentar tadi adalah Jalan Wong Sungkai dan Ling Kai Cheng yang sedikit sesak dari tengah hari tadi. Selain itu, Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus juga masih sesak dengan banyak kenderaan dilihat menuju ke dua gedung membeli belah di kawasan tersebut. Sementara itu di Jalan Lanang sendiri menuju ke pusat bandar turut mengalami kesesakan sejak tengah hari tadi, namun keadaan semakin lengang menjelang sebelah petang. Di kawasan pintu gerbang ini kita dapat lihat keadaan trafik semakin lancar dan ketika ini pastinya ramai sudah berada di rumah masing-masing untuk acara makan besar bersama keluarga. Jadi baik, saya rasa ini sahaja laporan dari Sibu Sarawak yang saya bawakan. Saya Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Selamat menyambut Tahun Baharu Cina. Kongsi Facai. Kita bersama rakan penyampai di Studio Kuching. Silakan. Terima kasih Hadi atas laporan anda. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan selamat menyambut Tahun Baharu Cina. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih Buma. Seterusnya kita ke negeri Cik Siti Wan Kembang. Antara perkongsiannya, kemeriahan menjelang Tahun Baru Cina yang bakal disambut esok. Bersama rakan penyampai Muhammad Amirul Hafiz Rosli di Kota Baru. Silakan. Baik, terima kasih. Sempena perayaan Tahun Baru Cina yang disambut esok, 9 petugas media berbangsa Tionghoa diraikan Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi dengan kerjasama Perdana Kota Baru. Mereka diraikan dengan suasana penuh harmoni dalam satu majlis makan besar. Presiden Kemudi Majidah Ismail berkata, pendekatan tersebut dibuat selepas mengambil kira sambutan perayaan Tahun Baru Cina sebelum ini suram lebih-lebih lagi ketika negara berdepan COVID-19 2 tahun lalu. Ia juga sebagai menghargai pengamal media terbabit yang merupakan barisan hadapan dalam pelaporan berita. Mengambil semangat Tahun Arnab, Jawatan Kuasa Kemudi mengekalkan tradisi penyatuan ibarat bukit sama didaki, lurah sama dituruni tanpa mengira pangkat, agama dan bangsa. Sebenarnya kita di Kemudi terdapat 78 ahli dan di mana mereka merupakan golongan minoriti, namun tidak dilupakan apabila tiba saat mereka diraikan, kita raikan. Berbanding tahun lepas kita tak dapat adakan program macam ni, program beramah mesra dengan media Cina, memandangkan masa tu ramai lagi yang masih takut-takut untuk mengadakan program ataupun pertemuan besar-besaran macam ni. Jadi alhamdulillah tahun ni kita ambil kesempatan. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Kota Baru. Sementara itu, penolong pengurus eksekutif Perdana Kota Baru, Baharun Ismara Nur berkata, ini merupakan sambutan kali pertama bersama pengamal media selepas 3 tahun menyepi disebabkan COVID-19. Kesempatan inilah kita nak bersama-sama rakan media kita untuk bersama-sama. Orang kata apa, selepas lama kita di permasalahan dengan COVID-19, so sekarang ni dah nampak reda sikit. Kita dah boleh merayakan bersama-sama. So dengan sedikit program pada hari ini, iaitu bersama media, pada masa yang sama kita memperkenalkan kita punya makan besar. 7 tan durian habis dalam masa sejam. Pendekatan dilakukan seorang peniaga, Syahmin Azani Muhammad Tanazi, 30 tahun yang menjual durian secara lelong, berjaya menarik orang ramai menyerbu kedainya yang terletak di Kampung Semakjal, Wakaf Baru Tumpat.
Bapa kepada seorang anak berusia 7 tahun ini berkata, dia mendapatkan bekalan durian daripada 4 pemborong durian dari Raub Pahang. Konsep lelong bermula daripada cadangan isterinya, Saidatul Fatini Samsudin, bagi memberi peluang penggemar durian khususnya golongan B40 untuk turut sama merasai durian serendah RM10 sepakul berbanding harga mengikut kilogram yang lebih mahal di pasaran semasa. Lelongan bermula jam 10.30 pagi setiap hari. Orang ramai mempunyai pilihan harga bermula serendah RM10 hingga RM50 sebakul mengikut grade dan jenis durian. Syahmin yang turut dikenali sebagai pemburu buah grup berkata, cuti persekolahan sempena Tahun Baru Cina kali ini menyebabkan 9 pekerjanya tidak menantangan melayan orang ramai yang datang dari seluruh Kelantan, khususnya perantau yang balik bercuti di kampung. Kalau kita buat lelong kan memang macam ni lah hari-hari. Lepas tu dia ada customer ni dia banyak, dia tunggu hak 25, 10 yang sebaka, 40 sebaka, 50 yang sebaka. Buah 40 dengan 50 tu dia panggil buah grade. Buah grade ni buah grade A, buah import, buah molek lah, buah comel. Buah ni daripada Raub. Raub Karok. Kalau buat masa sekarang ni net atau 7 teh sehari. Tu pun tidak mencukupi. Sebab stok durian berkurangan sebab hari raya Cina ni. Satu lori tu 4 pembekas sana. Nak dapat satu lori. Kita pembekas peruncit. Jadi jual secara pagi kita borong dulu. Borong lepas tu baru pukul 10 tu baru kita runcit. Bagi peminat durian tegar, mereka memilih untuk mendapatkan durian musangking atau udang merah yang rasanya lebih sedap. Namun, durian kampung lebih mendapat sambutan kerana harganya yang murah dan berbaloi. Untuk mendapatkan keberkatan dalam perniagaan, usahawan muda ini juga turut melakukan amal jariah dengan bersedekah kepada anak yatim, masjid dan mereka yang kurang berkemampuan. Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN Kelantan mengambil pelbagai inisiatif menghidupkan seni persembahan Mak Yong dalam kalangan belia di negara ini. Pengarahnya Rosnan Abdul Rahman berkata, antaranya dengan melibatkan pelajar di universiti dan institut pengajian seni. Ketika ini boleh dikatakan persembahan Mak Yong sering mendapat sambutan apabila semakin ramai generasi muda mula melibatkan diri dalam persembahan seni tradisional Melayu itu. Kalau kita lihat sekarang ni kumpulan kesenian JKKN Negeri Kelantan, kebanyakan semua adalah generasi baru, generasi muda yang mempelopori ataupun terlibat dalam seni persembahan Mak Yong. Dan kumpulan yang diberi nama kumpulan Mak Yong Kijang Mas ni sudah lama pun ditubuhkan dan setiap tahun mengadakan persembahan di Kelantan, di seluruh Malaysia maupun di luar negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas rakaman drama radio Mak Yong Raja Besar Ho Gading di Auditorium Titian Murni Kelantan FM di Wakaf Cik Kota Baru. Hadir sama menyaksikan persembahan itu Pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan Wan Azhan Wan Hamad. Mengulas lanjut, Rosnan berkata, bagi memastikan Mak Yong kekal relevan, JKKN Kelantan perlu mengubah suai penceritaan persembahan itu selain menyelitkan lawak jenaka berunsur nasihat dan pengajaran. Sementara itu, menurut Wan Azhan, Kelantan FM komited dalam memperkasakan kesenian Melayu, antaranya Mak Yong menerusi siaran radio. Ia bagi memastikan seni tradisi itu terus menjadi santapan jiwa masyarakat setempat dari dulu hingga kini. Kita membuat bukan sekadar rakaman radio semata-mata, tetapi juga kita buat FB Live. Proses rakaman dengan watak-wataknya yang kita pakaikan dengan pakaian ataupun kostum Mak Yong itu sendiri. Ini kita nak menunjukkan kepada masyarakat bahawasanya Kelantan, RTM Kelantan ataupun Kelantan FM dan JKKN ini serius dalam mengangkat martabat warisan seni kebudayaan negeri Kelantan, Mak Yong itu sendiri. Mak Yong yang dipersembahkan di Kelantan menerima beberapa penambahbaikan dan patuh syariah dengan mengetengahkan pelakon lelaki bersesuaian enakmen hiburan negeri ini. Setakat ini sahaja perkembangan dari Kelantan. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan berita wilayah. Salam Malaysia Madani. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul.
Satu pasukan khas ditubuhkan Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bagi meneliti aduan sekaligus menyelesaikan isu sistem pembayaran baharu Touch and Go yang didakwa bermasalah. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pasukan khas itu ditubuhkan hari ini diketuai Ketua Setiausaha Kementeriannya yang akan melakukan siasatan menyeluruh bagi menyelesaikan isu tersebut. Ujarnya, aduan tertinggi diterima dalam tempoh minggu perayaan Tahun Baru Cina. Aduan kebanyakannya melibatkan rebate card dan kad yang gagal diaktifkan. Laporan perlu dihantar ke kementerian secara kes demi kes untuk mengenal pasti punca dan meliti setiap aduan. Ada perkara-perkara yang kita minta serta-merta diselesaikan. Jadi kita akan tengok developmentnya minggu depan setelah kita minta laporan itu dan laporan itu kita dapat teliti. Kalau tidak, pasukan khas ini akan mengambil tindakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Johor Bahru, Johor hari ini. Menjelang Tahun Baru Cina 2023 esok, pelbagai inisiatif dilakukan masyarakat Tionghoa bagi menyemarakkan semangat Tahun Arnab dan menerap kemakmuran di kalangan masyarakat. Tidak terkecuali di Sekolah Menengah Fun Yu di Johor yang mengambil peluang memecahkan Malaysia Book of Record, kaplet terbanyak dipamerkan dalam sebuah program. Ikuti laporan disediakan Erwin Zaid. Program kuplet yang dihasilkan pelajar sekolah tersebut dianjurkan setiap tahun sebelum sambutan Tahun Baharu Cina. Penganjuran tahun ini menyaksikan penyertaan 13,264 pelajar tingkatan 1 hingga 6 dari kampus Kulai, Seri Alam dan Johor Bahru masing-masing menulis puisi berunsur kebahagiaan dan kemakmuran menggunakan kaligrafi Cina. Daripada jumlah tersebut, 5,300 kuplet dipamer di kampus Kulai, 5,160 di kampus Johor Bahru dan 2,804 kuplet di kampus Seri Alam. Program turut disertai 12 pakar kaligrafi di Johor menulis kaligrafi di 18 kertas merah sepanjang 12 kaki dan dibantu 406 guru dari ketiga-tiga kampus. Pengerusi Lembaga Sekolah Menengah Fun Yu, Tai Chin Hain berkata, program tersebut menjadi satu motivasi dan dorongan kepada pelajar untuk lebih bersemangat menghadapi cabaran Tahun Baru. Maka kalau ikut tahun-tahun yang lepas, memang pelajar-pelajar kita sempena ketibaan Tahun Baru Cina, tulisan kaligrafi seumpama ini memang ada dijalankan. Jadi dah jadi satu kelaziman, kelumrahan untuk pelajar-pelajar kita. Maka tahun ini pun sama. Jadi cuma kita kumpulkan ketiga-tiga kampus ini dengan jumlah bilangan untuk memecahkan rekod. Kan satu pemecahan rekod baru pada tahun ini di mana rekodnya most number spring couplet display in an event, di mana sebelum ini pernah ada rekod pada tahun 2017 dengan jumlah 10,000 couplets, di mana sekolah ini telah berjaya memecahkan rekod sebelumnya dengan jumlah 13,264 couplets. Menurut Naib Pengerusi Persatuan Lukisan dan Kaligrafi Cina Malaysia, Cawangan Johor Bahru, Tang Si Wei, Malaysia mempunyai penggemar kaligrafi Cina teramai dan mempunyai tahap artistik lebih tinggi berbanding wilayah Greater China. Program seumpama ini wajar dicontohi masyarakat Malaysia yang majmuk bagi menyemarakkan sambutan perayaan dalam negara serta mendidik anak-anak muda tentang kepentingan budaya tersebut. Usaha memelihara budaya perlu bermula sejak usia muda lagi bagi memastikan idea budaya tersebut dapat disemai ke dalam minda dan diri setiap pelajar. Untuk itu, usaha yang dijalankan sekolah ini merupakan satu idea yang bernas bagi memastikan keberlangsungan budaya masyarakat Cina. Erwin Zaid, RTM.
9 premis perniagaan dikendali warga Bangladesh dalam sebuah pusat beli belah di Ibu Negara ditutup serta-merta oleh DBKL semalam. Tindakan dibuat berdasarkan Seksyen 101-1-V Akta Kerajaan Tempatan 1926 menerusi serbuan yang dilaksana serentak terhadap 10 premis perniagaan hasil risikan sejak seminggu lalu. 10 notis kompaun dikeluarkan terhadap premis-premis berkenaan menerusi Undang-Undang Trade Perniagaan dan Perniagaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2016. 6 daripada 10 notis kompaun itu membabitkan kesalahan tiada lesen perniagaan, manakala 3 lagi melantik pembantu tanpa kebenaran. Baki lagi 1 kompaun melibatkan pelanggaran syarat lesen. Kesemua premis perniagaan itu menjual pelbagai barangan antaranya pakaian, tekstil, beg, aksesori telefon selain makanan dan minuman. 120 individu termasuk 5 wanita tempatan diberkas polis kerana disyaki terbabit perjudian haram. Penahanan menerusi Op Limau sempena Tahun Baru Cina selama 5 hari mulai Ahad lalu turut dirampas wang tunai berjumlah RM92,481. Kenyataan Setiausaha PDRM Datuk Nursiah Saaduddin memaklumkan 20 serbuan bagi mengekang kegiatan tersebut dilaksana sepanjang tempoh berkenaan. Kes disiasat bawah Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953, judi dalam bangunan dan Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953, judi luar bangunan. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap individu yang menganjur dan menjalankan pertaruhan. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai aktiviti perjudian haram diminta menghubungi talian tertera. Pemain Ghana Rauf Salifu diumumkan sebagai pemain import kedua skuad Selangor FC bagi saingan Liga Malaysia 2023. Kelab berkenaan dalam kenyataan menerusi portal rasminya memaklumkan Malaysia menjadi destinasi terbaru pemain muda itu setelah semusim di Liga MLS Next Pro di Amerika Syarikat. Rauf sebelum ini beraksi bersama Sporting Kansas City 2. Sebelum itu, pemain berusia 21 tahun berkenaan turut mencipta pencapaian luar biasa pada musim 2020-2021 dengan menjaringkan 21 gol bagi kelab Ghana, Acre Lions FC dalam 28 perlawanan. Rauf dalam kenyataan sama berkata, kedudukan The Red Giants yang mempunyai penyokong yang sangat ramai menjadi antara sebab dia memilih untuk beraksi di kelab berkenaan. Menurutnya lagi, walaupun ini kali pertamanya berada di Asia, namun dia yakin dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Rauf merupakan pemain import kedua Selangor FC selepas skuad itu memperkenalkan import pertama Noel Rauf dari Jordan sebelum ini. Paparan itu menutup tirai berita wilayah. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.